Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali kepada PDBR subjek sains kamu bersama cikgu hari ini. Kita akan tengok antara bab awal yang kamu akan tengok untuk tingkatan 2 sains, subjek sains kamu. Okay. Jadi seperti yang kamu sudah dapat minggu lepas, kamu dapat buku teks sama yang tingkatan 2 kan. Okay. Jadi minggu ni kita boleh mula sudah dengan beberapa contoh bab yang berkaitan dengan tingkatan 2 untuk sains kamu. Iaitu bab 1 lah, kita akan tengok biodiversity. Jadi hari ini cikgu gunakan rujukan daripada cikgu Nur Azila Khalid. Okay, jadi berdasarkan contoh nota ni, kita akan tengok beberapa perkara berkaitan dengan biodiversity lah. Okay, mari kita teruskan. Okay, apa itu sebenarnya biodiversity? Secara ringkasnya, bio. Kita pisahkan dua perkataan ini dahulu supaya kamu tidak keliru dengan perbezaan antara perkataan ini lah. Yang pertama, bio. Okay, bio. Bio bermaksud hidupan ataupun organisma. Cikgu punya pen tidak berapa jelas. Okey, saya tukar warna dulu. Okey, bio. Bio bermaksud hidupan. Diversity bermaksud kepelbagaian. Jadi kalau kita tengok di dalam sini, kepelbagaian bermaksud biodiversity bermaksud kepelbagaian hidupan. Maksudnya pelbagai jenis hidupan, benda yang hiduplah yang ada dekat muka muka bumi ni. Okay, jadi ada banyaklah dari darat. Di darat kamu ada pelbagai jenis biodiversity, di langit maupun di dalam air. Okay, jadi mari kita teruskan kepada kepelbagaian organisma. 1.1 organisma. Organisma bermaksud benda hiduplah. Okay. Jadi semua benda hidup adalah organisma. Jadi biodiversity ialah kepelbagaian organisma ataupun hidupan. Jadi untuk hidupan ni dia mesti ada habitat kan baru boleh hidup. Sebab habitat ni merupakan salah satu keperluan bagi organisma. Okay, dia perlukan habitat ataupun tempat tinggal selain daripada makanan dan minuman. Jadi habitat merupakan suatu tempat tinggal semula jadi suatu organisma. Jadi habitat tu dia tempat tinggal semula jadi ya. Dia tempat tinggal semula jadi. Kalau contoh macam kucing di dalam sangkar. Kamu tidak boleh cakap sangkar tu adalah habitat kucing tu, bukan. Habitat ni adalah tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma tu. Contoh kalau di dalam laut, habitat laut. Contoh apa organisma di dalam dia? Ikan, ketam dan sebagainya lah. Okay, mari kita terus kepada bahagian yang seterusnya. Di sini kamu boleh nampak biodiversity untuk pelbagai jenis hidupan, sama ada di dalam laut, di darat dan sebagainya lah. Dan kamu ada banyak jenis lah hidupan, sama ada tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Kamu boleh nampak ikan paus hidup di dalam laut kan, habitat dia di dalam laut. Lepas tu bunga habitat dia di darat, begitu juga dengan lebah dan sebagainya lah. Kita terus kepada gambar raja seterusnya. Ini pun contoh habitat dan juga hidupan yang ada. Jadi kita teruskan dulu. Okey. Kita tengok nota yang diberikan tentang kepentingan biodiversity. Kenapa biodiversity ini penting? Sangat penting. Kenapa? Okey, mari kita tengok. Ada lebih kurang 5 ke 6 sebab macam tu. Kamu ada 6 sebab. Yang pertama, yang kedua, ketiga dan di bawah tu ada ke-4 dan ke-5. Jadi mari kita teruskan dulu kepada yang bahagian pertama. Okey, kepentingan biodiversity adalah untuk membekalkan sumber ekologi dan pendidikan.
membekalkan sumber ekologi dan pendidikan. Maksudnya biodiversity ni dia bagi kita maklumat, dia bagi kita ilmu pengetahuan tentang pelbagai jenis kehidupan yang kita boleh gunakanlah dalam pendidikan. Okey. Okey, kita seterusnya tengok menjana ekonomi, misalnya melalui hutan rekreasi yang merupakan tempat pelancongan. Maksudnya daripada pelbagai biodiversity ni kita dapat menjana ekonomi, maksudnya cari duit lah, cari pendapatan. Contoh kalau dia buka taman tema ke, dia buka hutan rekreasi, tempat untuk bersantai bersama keluarga ataupun tempat pelancongan. Selepas itu, biodiversity juga ni penting dalam membekalkan sumber-sumber semula jadi. Contoh seperti rotan, makanan, bahan mentah, bahan industri dan sebagainya. Itu kepentingan dia. Jadi kita sudah tengoklah, satu membekalkan ekologi dan pendidikan, membekalkan sumber ekologi dan pendidikan. Yang kedua, menjana ekonomi seperti membuka hutan rekreasi yang merupakan tempat pelancongan. Yang ketiga, membekalkan pelbagai sumber semula jadi, membekalkan pelbagai sumber semula jadi. Contoh makanan dan bahan mentah dan sebagainya lah. Kemudian antara kepentingan biodiversity yang keempat adalah untuk membekalkan tenaga untuk bidang perubatan dan bioteknologi. Kamu kena tahu ni disebabkan kepentingan biodiversity ni sangat meluas, jadi dia juga digunakan untuk membekalkan sumber dan bidang perubatan dalam bioteknologi. Kita kaji tentang virus, kita kaji tentang banyak jenis virus. Itu semua contoh menyumbang kepada bidang perubatan dan bioteknologi lah. Kemudian kita tengok mengekalkan keseimbangan alam melalui kitar semula. Itu kepentingan biodiversity. Jadi bila kita nampak sudah sekeliling kita penuh dengan biodiversity dan dia sangat sensitif, contoh macam setengah haiwan ni dia tidak boleh hidup dalam biodiversity yang terlalu padat, habitat yang terlalu padat atau habitat yang kurang, macam itulah. Dia kekalkan keseimbangan. Lepas yang terakhir sekali, membekalkan perkhidmatan ekologi, misalnya akar pokok bakau yang melindungi pantai daripada pukulan ombak yang kuat. Ini contoh salah satu kegunaan ataupun kepentingan biodiversity dalam kehidupan harian kamu lah. Okay, contoh-contoh sumber ekologi. Ekologi berkaitan dengan ekosistem. Ekologi bermaksud yang berkaitan dengan ekosistem. Contoh buah-buahan dimakan oleh orang hutan. Lepas tu macam itulah. Lepas tu sumber ekologi. Ekologi ni maksudnya juga tempat-tempat untuk pelancongan lah. Lepas tu menjadi ekonomi. Contoh tempat nasional bakor. Lepas tu contoh membekalkan pelbagai sumber, contoh bahan dia rotan, perkhidmatan ekologi, contoh macam pokok payu bakau yang punya akar yang macam ni. Lepas tu tujuan dia dan kesan dia dapat melindungi pantai, itulah contoh ada berlaku air pasang ke, tsunami ke, nauzubillah kan. Okay. Lepas tu mengekalkan keseimbangan alam. Okay, itu kepentingan biodiversity. Kalau tiada biodiversity, alam kita tidak boleh seimbang. Jadi dari mana kita mendapat air kan kalau tidak seimbang? Okay. Lepas tu seterusnya sumber dalam bidang perubatan untuk biodiversity ni. Contoh bidang perubatan bioteknologi, hasilkan ubat, hasilkan minyak wangi, hasilkan makanan dan sebagainya. Okey, pengurusan biodiversity yang berkesan. Macam mana kita mengurus biodiversity kita? Macam mana kita menjaga hutan-hutan yang ada, sumber-sumber yang kita ada? Okey. Nombor 1, tanpa perancangan yang baik, sumber flora dan fauna diancam kepupusan. Tersilap langkah, flora dan fauna boleh pupuslah, terutama tu bunga tu. Okey. Jadi spesies endemik ialah spesies yang hanya dijumpai di kawasan tertentu di bumi dan akan diancam kepupusan. Itu contoh spesies endemik. Contoh yang jarang ada ni cencurut hitam, sukus ata ialah cencurut terkecil di dunia. Yang endemik ni Gunung Kinabalu. Lepas tu kamu ada Paphiopelidilum dayanum, sejenis orkid di Gunung Kinabalu juga. Jadi kamu tengok ada dua sudah hidupan biodiversity yang ada di Gunung Kinabalu.
baloi yang kamu tidak dapat lihat dengan menggunakan mata kasar. Okey, seterusnya Lemur of Madagascar. Dalam cerita Madagascar lah ada. Okey, apa contoh-contoh spesies endemik? Maksudnya endemik maksudnya yang diancam kepupusan. Contoh koala. Okey, kangaroo. Okey. Hanggul. Hanggul ni sejenis monyet lah. Lepas tu Formosan rock monkeys dan sinarapan in water. Ini contoh dia lah. Ini semua contoh hidupan yang ada. Okey, contoh-contoh hidupan yang ada yang diancam dengan kepupusan. Okey, lepas tu kita tengok kepada ni contoh dia. Lepas tu kita tengok kepada contoh-contoh aktiviti manusia yang boleh mengancam alam sekitar. Okey, ada 6. Okey, ada 6. Kamu tidak perlu hafal semua, tapi sekurang-kurangnya kamu hafal 3 ke 4 lah macam tu. Okey, yang pertama di atas kita tengok. Yang ini penangkapan ikan secara tidak terkawal. Itu contoh aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar. Contoh pukat dia boleh tanggung contoh 8 kilo. Lepas tu dia pergi angkat sampai 13 kilo. Jadi itu akan mengancam alam sekitar lah. Okay, lepas tu yang kedua yang ni. Penyahutanan tanpa penambahan semula. Maksudnya penyahutanan ni maksudnya syarikat yang potong kayu balak tu lah. Lepas sudah potong dia tidak tanam semula. Itu kesan buruk lah. Seterusnya pembebasan bahan pencemar ke atmosfera. Okay, contoh dia membakar. Okay, pencemaran air. Lepas tu penggunaan bahan kimia seperti pestisid dan bahan kimia tidak organik dan eksertisid secara berlebihan. Okay, lepas tu yang terakhir contoh-contoh aktiviti manusia mengancam sekitar. Pembangunan tidak terancang. Maksudnya projek perumahan. Maksudnya dia tidak, contohlah ada projek perumahan dia tidak fikir terlebih dahulu tentang kesan pembinaan rumah tu terhadap sekeliling. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Sampai pengajaran cikgu. Lepas ni cikgu akan buat part kedua untuk kita tengok tentang penangkapan ikan tak terkawal dan sebagainya ni nantilah. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.